Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini ialah 5.6 ikatan logam. Satu lagi subtopik dalam bab 5 ikatan kimia. Jadi pelajaran yang lepas kita dah pun belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ikatan hidrogen, ikatan datif, dan sekarang kita akan lihat ikatan logam. Seperti gambar rajah yang anda dapat tengok di sini, wayar elektrik jika terdedah, boleh menyebabkan renjatan elektrik. Wayar elektrik ni diperbuat daripada logam yang boleh mengkonduksi elektrik. Mengkonduksi itu bermaksud mengalirkan elektrik. Mengapa logam boleh mengkonduksi elektrik? Kenapa hanya logam sahaja yang boleh mengalirkan elektrik? Kenapa benda lain tak boleh? Itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita perhatikan gambar yang pertama. Ini ialah susunan elektron bagi satu atom natrium. Natrium ialah sejenis logam. Saya gunakan natrium sebagai contoh. Jadi kita lihat susunan elektron natrium ini 281. Terdapat satu elektron valence. Dalam suatu logam dia ada sangat banyak atom-atom. Jadi atom-atom logam ini tersusun rapat dan teratur dalam keadaan berpejal. Seutas wayar elektrik tu dia ada sangat banyak atom-atom logam yang terdiri daripada atom-atom logam. Kita bayangkan seperti inilah. Ini cuma sedikit. Ini baru 12 atom. Atom natrium. Kalau dalam satu dawai tu, satu wayar elektrik tu ada sangat banyak, berjuta-juta atom logam. Jadi kita lihat elektron valence atom logam boleh didermakan dengan mudah dan dinyah setempatkan walaupun dalam keadaan berpejal. Disebabkan susunan atom-atom ni rapat dan teratur, elektron valence dalam atom logam ni boleh didermakan. Kita dah belajar dalam ikatan ion, elektron valence boleh didermakan dari atom logam. Dinyah setempat walaupun dalam keadaan berpejal. Apa itu dinyah setempat? Ini ilustrasi daripada buku teks lah. Macam mana rupanya atom-atom dan kedudukan elektron valence-nya. Ini bermaksud dinyah setempat. Elektron valence itu dia boleh bergerak bebas, bergerak di mana-mana sahaja. Bila elektron itu bergerak, didermakan dan bergerak bebas, ion logam yang bercas positif terbentuk. Apabila elektron valence dinyah setempat. Atom tadi akan menjadi cas positif sebab elektron valence-nya dah bebas bergerak. Dengan kata lainnya, perkataannya ialah dinyah setempat. Semua elektron valence yang dinyah setempat boleh bergerak bebas di antara struktur atom dan membentuk lautan elektron. Elektron-elektron yang bergerak bebas ni tadi membentuk lautan elektron. Ini tadi maksudnya dinyah setempat. Bermaksud elektron yang bebas bergerak dan tidak dipunyai oleh mana-mana atom atau ion. Dia bukan milik siapa-siapa sekarang. Bila dalam keadaan logam. Elektron tu memang dia boleh bergerak secara rawak, bergerak bebas di antara atom-atom. Dan lautan elektron ni terbentuk apabila petala valence atom-atom logam bertindih menyebabkan elektron dapat dinyah setempat. Bila petala valence yang ini
Ini petala valence ni dia bertindih dengan atom-atom di sebelahnya. Oleh itu elektron boleh bergerak bebas lah di antara petala-petala valence tersebut. Okey, ini. Bila elektron dinya setempat, iaitu bergerak bebas, ion logam akan menjadi cas positif. Dan elektron-elektron yang bergerak bebas ni tadi membentuk lautan elektron. Tengok elektron sahaja yang bergerak. Ion-ion logam tidak bergerak sebab dalam keadaan berpecah. Jadi daya tarikan elektrostatik di antara lautan elektron dan ion logam bercas positif membentuk ikatan logam. Ion logam cas positif dan lautan elektron di sekitarnya yang warna merah ni, ada daya tarikan elektrostatik di antara kedua-duanya dan itulah yang membentuk ikatan logam. Itu saja penerangan tentang ikatan logam. Jadi bagaimana logam ni boleh mengalirkan elektrik, mengkonduksi elektrik? Lihat ini. Apabila wayar logam tu kita sambungkan kepada terminal negatif, ini daripada sumber elektrik kita lah, contohnya bateri ya. Bateri terminal negatif dan sambung juga dengan terminal positif. Elektron dari bateri itu dia bergerak dari bateri dari terminal negatif ke terminal positif. Bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Jadi apabila elektron-elektron bagi atom logam dinya setempat, maksudnya bergerak bebas dalam lautan elektron, logam boleh mengkonduksi elektrik. Kita kena faham elektrik ni sebab dia membawa cas negatif. Cas negatif tu sama dengan elektron lah sebab elektron bercas negatif. Jadi elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif apabila elektrik dibekalkan. Jadi itulah bagaimana logam boleh mengkonduksi elektrik. Elektron bergerak bebas dalam struktur logam membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif. Sambung dengan bateri, terminal negatif dan terminal positif. Maka elektron ini akan mengalir bergerak dari negatif ke positif. Sekarang ni kita cuma terangkan tentang apa yang berlaku dalam logam yang mengkonduksi elektrik. Elektron-elektronnya mengalir bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Atom tidak bergerak, atom-atomnya tidak bergerak. Yang bergerak cuma elektron. Jadi ini langkah demi langkah penerangan tentang ikatan logam. Pembentukan ikatan logam dan bagaimana logam itu boleh mengkonduksi elektrik. Jadi langkah pertama, atom logam tersusun rapat dan teratur. 2. Elektron valence boleh direma dengan mudah dan dinya setempat. 3. Ion logam bercas positif terbentuk. Semua elektron valence yang dinya setempat boleh bergerak bebas di antara struktur logam dan membentuk lautan elektron. 4. Apabila elektrik dibekalkan, elektron-elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam akan membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif. Ini penerangannya. Kalau awak diminta terangkan bagaimana aluminium boleh mengkonduksi elektrik. Terangkan bagaimana aluminium ni jenis logam boleh mengkonduksi elektrik. Jadi awak kena ada keempat-empat poin ini. Awak cuma perlu ubah atom logam ni, awak tukar dengan perkataan aluminium.
Okey, itu saja. Ion logam, awak letak ion aluminium. Okey. Logam je tukar dengan aluminium. Okey. Logam tukar dengan aluminium. Okey, jadi latihan yang seterusnya saya nak awak buat. Ini dia. Uji diri anda menggunakan logam aluminium sebagai contoh. Terangkan bagaimana logam boleh mengkonduksi elektrik. Okey. Jadi itulah poin 1, 2, 3, 4. Okey. Awak salin ke dalam modul penerangannya. Okey, logam tadi tukar namanya dengan aluminium. Itu saja. Okey, kena ada 4 poin ini. Lepas siap, ambil gambar dan hantar kepada saya PM dalam Telegram. Itu saja, sekian. Terima kasih.